Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya malah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat, kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Hari ini kita berada pada 1 Mei dan hari ini hari pekerja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya dan memberikan kepada kita kesihatan dan kita rasa bersemangat untuk melakukan kerja-kerja harian kita dan kita dapat menunaikan kewajipan sebagai seorang pekerja kerana Allah dan kita bertanggungjawab, berintegriti dan melaksanakan segala tugasan yang diberikan dengan penuh amanah dan dedikasi. Semoga kita semua menjadi pekerja yang terbaik, pekerja yang cemerlang, pekerja yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama saya, Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-45. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-71 dan 72 surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mara'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaqa wa min wara'i Ishaqa Ya'qub. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. Dan isterinya pada ketika itu berdiri mendengar lalu ia ketawa kerana hilang perasaan takutnya. Maka kami pun memberikan berita yang menggembirakan kepadanya melalui malaikat itu bahawa ia akan mendapat seorang anak, Ishak, dan sesudah Ishak ia pula akan mendapat seorang cucu, Ya'qub. Isterinya berkata, sungguh ajaib keadaanku. Adakah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini juga sudah tua? Sesungguhnya kejadian ini suatu perkara yang menghairankan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa perkataan qa'imah ataupun berdiri difahami oleh ulama sebagai berdiri di sebalik tirai. Antara lainnya disebutkan dalam tafsir Al-Jalalain bahawa isteri Nabi Ibrahim AS itu berdiri dengan tujuan untuk melayani tetamu. Tahir Ibn Ashur menulis bahawa isteri Nabi yang mulia itu hadir untuk menghidangkan makanan kepada para tamu sesuai dengan adat mereka ketika itu dan sebagaimana adat masyarakat Arab yang berlaku sesudah mereka. Ibu rumah tangga ataupun isteri menjadi pelayan kepada para tetamu. Hal ini juga ditekankan oleh Asy-Sya'rawi dan adat ini berlanjutan sehingga zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala perkataan dhahikat ataupun ketawa diambil dari perkataan ad-dhahak. Secara umumnya, para ulama memahaminya dengan maksud keceriaan wajah, sama ada disertai dengan suara ataupun tidak, disebabkan oleh melihat atau mendengar sesuatu yang menyenangkan hati. Biasanya keceriaan itu disertai dengan gigi yang terlihat, kerana itu gigi juga dinamakan sebagai ad-dawahik.
Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan lagi ayat ini dengan menerangkan maksud perkataan Yaqub diambil daripada perkataan aqibah yang bermaksud sesuatu perkara yang datang kemudian. Dan dari perkataan yang sama lahir pula perkataan aqibah bermaksud akibat, iaitu sesuatu yang berlaku setelah terjadinya sesuatu. Beliau juga menerangkan tentang makna perkataan ya wailata yang terdiri daripada huruf ya yang bermaksud wahai. Ianya digunakan untuk memanggil, serta perkataan wail yang sering fahami dengan maksud kecelakaan. Namun ada kalanya juga digunakan dan diucapkan untuk menggambarkan keanehan pada ketika terjadinya sesuatu perkara yang besar, sama ada yang menggembirakan ataupun yang menyedihkan. Manakala huruf ta dan alif pada akhir perkataan tersebut difahami oleh ulama untuk menunjukkan kepada orang yang berbicara. Sekiranya diterjemahkan perkataan ya wailata secara harfiah, ianya membawa maksud wahai keanehan yang berkaitan dengan diriku. Hadirlah menyaksikan apa yang disampaikan oleh para tamu itu. Namun ada juga yang memahami huruf alif itu sebagai huruf yang diucapkan untuk meminta pertolongan. Namun secara umum ianya digunakan untuk sesuatu yang sangat menghairankan. Ucapan tersebut menggambarkan kehairanan isteri Nabi Ibrahim AS yang mendengar berita gembira tentang kelahiran anak dan cucu yang bakal diperolehinya. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab seterusnya menerangkan perkataan ba'li yang bermaksud suamiku. Ianya diambil daripada perkataan ba'li, iaitu seseorang yang menguruskan secara sempurna keperluan orang yang menjadi tanggungannya, sehingga tidak lagi berhajat kepada bantuan orang lain. Seorang wanita yang didampingi oleh orang yang memenuhi semua keperluannya, maka pendampingnya itu dipanggil sebagai ba'al. Kerana tidak ada sesiapa yang dapat memenuhi keperluan seorang wanita kecuali suaminya, maka suami dinamakan sebagai ba'. Sememangnya hanya suami yang mampu memenuhi segala keperluan isterinya dari segi zahir dan batin, bukan ayah, bukan juga saudara kandung. Ucapan isteri Nabi Ibrahim AS itu menunjukkan betapa beliau sangat menghormati suaminya dan menunjukkan di hadapan tetamu bahawa kesemua keperluannya telah dipenuhi oleh Nabi Ibrahim AS sebagai seorang suami dan pendamping. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-71 dan 72 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa Sarah, iaitu isteri Ibrahim, pada ketika itu berada bersama Ibrahim melayani tetamunya. Akan tetapi apabila dia mendengar jawapan malaikat, dia tersenyum gembira dan hilang rasa ketakutannya kerana akan datangnya azab kepada kaum Lut yang sangat buruk pekertinya. Maka kami pun menggembirakan isteri Ibrahim bahawa dia akan mempunyai putera yang bernama Ishak, dan Ishak pula akan mendapatkan seorang putera yang bernama Yaqub. Ketika Sarah mendengar khabar gembira itu, dia pun berkata, sungguh begitu menghairankan. Bagaimana saya akan melahirkan seorang putera sedangkan saya telah berumur yang menjadi kelaziman sudah tidak dapat beranak lagi. Bahkan suami saya sudah berusia lanjut. Khabar gembira yang tuan-tuan sampaikan itu benar-benar sangat menghairankan dan menyalahi ketetapan Allah pada perkara yang menjadi kebiasaan. Dalam Sifratul Takwin dijelaskan, Ibrahim AS pada masa itu sudah berusia 100 tahun, sedangkan isterinya berusia 90 tahun. Di samping itu dia adalah seorang yang mandul, seperti yang dijelaskan dalam surah Az-Zariyat. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka, melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-71 dan 72 surah Hud ini menerangkan bahawa ketika isterinya Sarah yang telah tua berdiri di ruang tengah dan turut menghormati tetamu itu, maka tiba-tiba tertawalah dia. Kuranglah pantas seorang perempuan tua tertawa demikian, padahal tetamu sedang bertegur sapa dengan suaminya, tidak dengan dirinya sendiri. Ada apa sehingga tertawa sedemikian? Menurut tafsir dari Ibn Abbas dan Mujahid dan Ikrimah, Sarah tertawa bukan kerana mentertawakan tetamunya atau suaminya, tetapi mentertawakan dirinya sendiri sebab di saat dia berdiri itu dia merasa hangatnya dari haidnya keluar. Setelah berpuluh tahun berhenti, artinya menurut tafsir Ibn Abbas itu dapat diambil kesimpulan kalau orang tua itu telah berhaid kembali,
satu hal yang ganjil akan terjadi. Di saat itulah Tuhan memerintahkan kepada malaikat utusan itu supaya disampaikan kepada kedua suami isteri itu bahawa mereka akan diberi seorang putera lelaki. Sarah yang berpuluh-puluh tahun menjadi isteri Ibrahim dalam keadaan mandul akan segera mengandung anak. Dan disampaikan pula bahawa Ishak yang akan dikandung itu kelak kemudian hari akan menurunkan keturunan yang besar. Berita yang disampaikan utusan itu meskipun menggembirakan, namun tetap ianya menghairankan. Terutama sekali bagi Sarah. Dia berkata, ganjilnya, apakah aku akan beranak? Padahal aku sudah tua dan ini suamiku pun sudah tua pula. Sarah sebagai isteri dari Ibrahim bukanlah tidak percaya bahawa Allah berbuat sekehendaknya. Tetapi orang beriman yang bagaimana jua pun akan tetap memandang bahawa ini adalah suatu hal yang ajaib, yang menghairankan. Sebab itu dia berkata sesungguhnya ini adalah satu hal yang ajaib. Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi menjelaskan tafsiran bagi ayat ke-71 dan 72 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa selalu ada kegembiraan yang kehangatan di rumah tangga mukmin ketika membahaskan ayat yang ke-71, iaitu ayat tentang pengkhabaran bahawa mereka akan dikurniakan Ishak dan melalui Ishak juga akan dikurniakan Yaqub. Manakala ketika membahaskan ayat ke-72, iaitu ayat yang menceritakan tentang kehairanan Sarah kerana memperoleh zuriat pada usia dia dan suaminya sudah senja. Maka Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria mentafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahawa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-71 dan 72 surah Hud. Menurut pentafsiran oleh para ulama, ayat ke-71 dan 72 surah Hud ini menceritakan tentang tanggungjawab dan adab sebagai seorang isteri terhadap suaminya serta kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang bersabar dan beriman kepadanya. Kerap kali kita melihat hari ini tular di media sosial berkenaan dengan seorang isteri yang tidak menghormati suaminya. Sama ada melalui akhbar yang kita baca ataupun melalui video yang telah pun tersebar. Antara bentuk masalah tersebut ialah tidak menjaga aib suami di khalayak ramai, merendah-rendahkan suami dan membawa masalah dalaman perkahwinan ke khalayak ramai sehingga tercalar maruah dan nama suami. Setiap perkara ada cara yang betul untuk diselesaikan dan ada orang yang benar untuk diadukan sesuatu kepadanya. Maka ikutilah jalan yang benar tersebut. Tidak usah mengikutkan perasaan. Bahkan para suami pun begitu. Haruslah terlebih dahulu menghormati isteri, memuliakannya, menyayanginya. Maka barulah akan timbul sikap hormat dan kagum seorang isteri terhadap suami. Maka akan bertambah harmonilah rumah tangga. Namun di antara intipati terbesar yang terdapat dalam ayat ini ialah kekuasaan Allah terhadap semua perkara. Dia melakukan apa sahaja yang dikehendakinya dan setiap apa yang dilakukan olehnya itu pastilah terkandung hikmah dan keagungannya. Seorang mukmin perlu sentiasa yakin dan percaya dengan setiap ketetapan yang telah Allah takdirkan. Meskipun kadang-kadang ketetapan yang Allah berikan itu terlihat pahit pada mulanya. Namun akhirnya tetaplah ada kebaikan padanya. Seperti mana kisah tentang ayat di atas. Kisah tentang Nabi Ibrahim AS dan Siti Sarah yang diuji tanpa zuriat buat tempoh yang panjang. Namun akhirnya tetap Allah memberikan kebaikan buat mereka. Inilah yang disebut sebagai hikmah Allah. Kita tidak dapat melihat kebaikan yang terkandung. Kerana pengetahuan kita sebagai manusia terbatas. Namun Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana, mengetahui segala-galanya, mengetahui apa yang terbaik dan tidak terbaik buat hambanya. Maka kita haruslah sentiasa berusaha untuk bersangka baik dengan Allah. Semoga Allah menguatkan kita untuk menghadapi setiap ketentuannya. Mengurniakan kita kebaikan yang tidak bertepian. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-71 dan 72 surah Hud ini. Pertama, setiap orang dalam institusi kekeluargaan perlulah sehabis baik memainkan peranan masing-masing untuk memastikan keharmonian dan kedamaian sentiasa terjaga. Kedua, seorang isteri haruslah taat kepada suaminya serta menghormatinya. Manakala seorang suami pula hendaklah menyayangi isterinya dan memuliakannya. Ketiga, sebagai Muslim sentiasa bersangka baik dengan Allah, menanamkan kepercayaan terhadapnya serta bersabar di atas setiap ketentuan. Jangan pernah lupa kebaikan yang telah Allah kurniakan kepada orang yang terdahulu,
berkat kesabaran mereka. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.